Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Nora nak sambung pembelajaran perniagaan tingkatan 4 bab 2 iaitu yang bertajuk Trend Semasa dalam Perniagaan. Diharap para pelajar sudah bersedia ya untuk belajar dengan buku teks dan nota masing-masing. Kita rujuk buku teks pada muka surat 63. Dalam tajuk ni, para pelajar akan dapat lihat beberapa perkara penting yang kita akan belajar iaitu trend persekitaran, faktor perubahan serta kesan perubahan. Ini ialah kata kunci bagi topik ini. Baik, kita pergi pada muka surat 64. Kita ada peta konsep tentang bab 2 ni. Di bawah trend semasa dalam perniagaan, bab 2 ni kita akan belajar tentang peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau mengenai pertumbuhan ekonomi, guna tenaga penuh, inflasi dan deflasi. Kita juga akan belajar tentang trend persekitaran perniagaan, faktor-faktor perubahan persekitaran perniagaan dan juga kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Baik. Seterusnya 2.1 peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan serantau. Okey, seperti yang kita sedia maklum, peranan kerajaan sangat banyak. Kerajaan memainkan peranan dalam menangani isu-isu yang berkaitan tentang pertumbuhan, guna tenaga penuh, inflasi dan kemelesetan ekonomi yang berlaku pada negara kita pada 3 peringkat iaitu pada peringkat tempatan, negara dan juga serantau. Baik, yang ini para pelajar boleh baca ya, yang mana pada peringkat domestik dan antarabangsa, kementerian yang sedia membantu ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri iaitu kita sebut MITI, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, serta agensi kerajaan seperti Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRADE dan juga Bank Negara Malaysia BNM. Okey, contoh kalau macam MATRADE dan Bank Negara Malaysia ni, mungkin para pelajar dah pernah dengar lah sebelum ni. Manakala macam KPDNKK itu pula, biasanya kita selalu dengar dalam televisyen lah dia ada sebut. Baik, seterusnya BNM. Okay, BNM ni kita teruskan iaitu dia singkatan kepada Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni ialah bank pusat. Untuk pengetahuan para pelajar ya, setiap negara dia mesti mempunyai bank pusatnya sendiri. Jadi nama bank pusat negara kita ialah Bank Negara Malaysia, dia punya ringkasan ialah BNM. Okey, peranan BNM ni dia tak sama macam bank perdagangan yang kita selalu jumpa di bandar-bandar tempat kita. Contohnya kalau macam kita jumpa Maybank, CIMB Bank, Bank Islam yang selalu keluarga kita berurusan dan sebagainya tu, yang mana kita boleh keluarkan duit, guna ATM, boleh pindahkan wang, kita boleh buat pinjaman, kita boleh dapatkan khidmat nasihat kewangan dan sebagainya. Dia tak sama, memang tak sama. Sebab bank ini dia ialah bank pusat dan dia lebih kepada mengawal bank-bank konvensional tu tadi. Seperti Islamic Bank, bank dan sebagainya. Okey. Okey, apa fungsi dia? Bank BNM ni dia berfungsi untuk meningkatkan kestabilan kewangan bagi pertumbuhan ekonomi dan perniagaan di Malaysia. Pada masa yang sama, Bank Negara Malaysia juga berfungsi untuk mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara yang menekankan aspek kecekapan keselamatan sistem kewangan negara. Okey. Baik. Seterusnya 2.1.1 peranan kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Baik, pada peringkat ni, contohnya tengok pada gambar di bawah kerajaan negeri sebenarnya ada kerajaan tempatan yang akan uruskan hal ehwal tempatan. Di bawah kerajaan negeri ada kerajaan tempatan yang akan uruskan hal ehwal tempatan. Contohnya kita tengok pada gambar ni ada Dewan Undangan Negeri, Majlis Bandaraya dan Parlimen Malaysia. Parlimen bukan setiap negeri ada Parlimen ni hanya untuk uruskan hal ehwal negara sahaja. Okey, Dewan Undangan Negeri ni setiap negeri ada. Okey, Majlis Bandaraya pula para pelajar boleh tengok. Ada kalau macam di negeri kita ada Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaran Batu Pahat dan dia ikut
daerah-daerah. Okey. Baik, seterusnya pada muka surat 67. Okay, kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menangani isu-isu yang berlaku pada peringkat tempatan, negara dan serantau. Masalahnya kita tak tahu isu tempatan tu macam mana, negara tu macam mana, serantau tu macam mana. Okey, begini. Kalau isu tempatan, dia ialah yang berkaitan dengan perniagaan di kawasan setempat. Seperti hubungan perniagaan dengan komuniti, pengguna tempatan, tanggungjawab sosial dengan masyarakat sekeliling dan faktor sosio-budaya masyarakat setempat. Contohnya, kalau macam ada isu-isu berkaitan perniagaan tapi masalah tu berkaitan di masalah-masalah di kawasan Batu Pahat, Muar, Johor dan sebagainya. Itu semua yang berkaitan tentang isu tempatan. Kalau yang melibatkan isu negara ialah yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara seperti masalah jumlah pendapatan negara, inflasi, kemelesetan ekonomi dan kadar pertumbuhan ekonomi. Dia lebih besar. Ini isu yang berkaitan tentang negara. Yang ini pula, isu serantau melibatkan hubungan antara Malaysia dengan negara jiran seperti negara Singapura, Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam. Okey. Jadi bagi subtopik ini, apa yang para pelajar kena tahu ialah macam mana nak bezakan isu tempatan tu macam mana, isu negara macam mana, isu serantau macam mana. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia akan bagi situasi lepas tu dia suruh kenal pasti. Ini isu apa. Jadi para pelajar kena tahu bezakan isu tempatan, isu negara dan isu serantau. Baik, kita pergi kepada muka surat 67 tu juga. Bahagian A, peranan kerajaan pusat. Kita dah pergi kepada apa tugas, apa peranan kerajaan pusat ni. Okey. Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan kita, kita mesti ada pusat pentadbiran negara kita. Di mana? Kalau di Malaysia ni, di Putrajaya. Kerajaan pusat ni dia mempunyai kuasa tersendirilah. Peranan kerajaan pusat ni ada 3, iaitu dia akan menangani isu-isu ekonomi dan perniagaan dari aspek perundangan, itu satu. Yang kedua, kewangan. Dan yang ketiga ialah perkembangan aktiviti perniagaan. Okey. Dari aspek yang pertama sekali ialah peranan kerajaan pusat, aspek perundangan. Okey. Baik, dari aspek perundangan ni ialah hal-hal yang berkaitan tentang perundangan. Okey, dari aspek perundangan ni kerajaan Malaysia mempunyai kuasa untuk menggubal. Tugas dia boleh gubal sesuatu undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan melalui Parlimen Malaysia. Hal ini bagi memastikan aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar supaya semua isu tempatan, negara dan serantau dapat diatasi dengan baik. Okey. Kalau kita sebut perundangan je, perundangan atau undang-undang, kita akan tahu, dia mesti ada kaitan dengan akta. Kenapa perlu adanya akta? Sebab jika berlakunya apa-apa permasalahan, kita boleh rujuk kepada akta. Soal apa yang berlaku, apa yang pernah terjadi, apa dia punya kesan, bagaimana cara nak mengatasinya, itu semua merujuk kepada akta. Jadi ada beberapa akta, contoh akta dalam perniagaan, contohnya kita ada Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perkongsian 1961, Akta Syarikat 1965 dan Akta Perhubungan Industri 1967. Dan semua perniagaan ini, semua akta ini digubal untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan. Dan kalau kita nak buka perniagaan, kita kena daftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun kita sebut SSM. Kalau di Batu Pahat ni ada kaunter SSM, kalau tak silap saya, di bangunan Akid Mara, Jalan Rahmat, Batu Pahat. Jadi kalau siapa-siapa nak daftarkan syarikat, dia boleh daftar dengan SSM. Okey, kita pergi seterusnya, itu peranan dia. Okey, perlindungan pengguna, muka surat 69. Di bawah aspek perundangan ni, selain daripada kerajaan pusat berperanan untuk
penggubalan undang-undang, kerajaan pusat juga berperanan dalam perlindungan pengguna. Macam kalau awak beli barang tapi barang awak tu mungkin yang awak beli tu tak mencapai spesifikasi yang dipaparkan ataupun yang dimaklumkan. Contoh awak beli sayur, dia kata 1 kilo harganya segini. Tetapi bila awak timbang, bawa balik rumah mungkin cuma ada dapat 500 gram. Kat situ awak dah kerugian. Jadi mesti ada perlindungan untuk kita sebagai pengguna. Jadi undang-undang tu tadi juga, akta itu juga, itu akan melindungi pengguna. Kalau tak nanti kita terpaksa berhubung dengan peguam, minta ganti rugi dan dibawa ke mahkamah dan sebagainya lah. Okay, kita tengok satu persatu. Matlamat Undang-Undang Perlindungan Pengguna. Okay, apa matlamat dia? Yang pertama, keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan serta sebarang amalan dan perkhidmatan yang tidak selamat. Contohnya, kalau macam awak sakit perut, kan, kemudian awak pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan, tiba-tiba awak dapat tahu amalan perubatan yang doktor lakukan tu ialah amalan daripada doktor yang tidak bertauliah. Dia pun bagi ubat yang salah. Jadi kat situ, awak boleh rujuk kepada untuk perlindungan pengguna. Okey, apa matlamat yang kedua? Kenapa? Yang kedua ialah kesihatan pengguna bertujuan untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan. Kesihatan pengguna bertujuan untuk untuk macam contohnya kita beli majun. Dia tak ada kelulusan daripada KKM. Kadang-kadang kita beli pencuci muka pun mungkin dia ada mengandungi bahan yang terlarang, bahan kimia yang berbahaya. Jadi ini semua kita boleh rujuk kepada perlindungan pengguna. Yang ketiga, hak pengguna untuk mendapat ganti rugi. Itu memang hak kita. Kita sebagai pengguna, kita perlu dilindungi. Sebab tu perlunya ada perlindungan pengguna. Kita perlu mendapat ganti rugi jika kita tidak menerima barangan atau perkhidmatan yang sebagaimana yang dijanjikan oleh peniaganya. Contohnya macam tadi, awak beli sayur tu tadi, awak beli 1 kilo, awak bayar pun untuk bayaran 1 kilo. Tapi bila awak bawa balik rumah, awak timbang cuma 500 gram. Kat situ tak cukup. Awak berhak untuk mendapat ganti rugi. Yang keempat ialah melindungi hak pengguna untuk mendapatkan alam sekitar yang bersih, ekoran daripada aktiviti perniagaan yang mencemarkan alam sekitar, iaitu pencemaran udara, air, bunyi dan tanah. Contohnya kalau macam dekat kawasan perumahan awak tu ada orang berniaga dan kemudian lepas habis dia berniaga, dia tinggalkan sampah berlonggok di kawasan itu sehingga menyebabkan banyak lalat berterbangan dan jadi kotor. Jadi itu dah kira tak ikut peraturan perniagaan yang ditetapkan. Kita boleh bawa perkara ni ke muka pengadilan kerana kita ada hak untuk mendapat alam sekitar yang bersih. Okay, kita rujuk ayat yang bawah ni, iaitu setiap kes yang wujud akan dirujuk atau dikemukakan kepada pihak atau agensi kerajaan yang bertanggungjawab seperti Tribunal Tuntutan Pengguna dan Mahkamah, pihak penghakiman yang akan memutuskan setiap kes. Okay, baik. Kita teruskan muka surat 70. Okay. Kemudian dalam undang-undang ni juga ada pelepasan cukai. Biasanya soalan tentang pelepasan cukai ni dia akan keluar dekat bahagian objektif lah. Dia akan suruh awak kena pasti apa jenis pelepasan cukai ni. Apa itu cukai? Cukai itu ialah bayaran yang perlu dibayar oleh individu ataupun syarikat kepada pemerintah, kepada kerajaan. Contoh mudah macam cikgu lah. Cikgu sebagai kaki tangan awam dan bekerja, kadang-kadang tiap-tiap bulan kita tiap-tiap bulan dapat gaji, tapi gaji kita kena potong sikit, beberapa peratus sebagai potongan cukai pendapatan kepada kerajaan. Jadi sebagai orang biasa ni, biasanya kita tak suka cukai ni sebab pendapatan kita akan jadi sikit sebab kena potong dan sebagainya. Maka apa kerajaan buat? Kerajaan akan bagi beberapa jenis pelepasan cukai dalam beberapa situasi untuk galakkan syarikat ataupun individu itu untuk melabur. Okey. Jadi ada 5 jenis pelepasan cukai. Yang pertama ialah taraf perintis. Taraf perintis ni diberi kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okey. Kita akan sambung untuk topik ni pada slide yang berikutnya.